Nabi sebut habbatin min khardal ni nisbah nak menceritakan sikitnya, kecilnya, walaupun kecil, walaupun sikit perasaan sombong itu dah cukup menghalang seseorang untuk masuk ke dalam syurga Allah. Kerana daripada sombong dan takabur itu, bangga diri itu, membesarkan diri itu, ada lagi sifat-sifat tercela yang lain, rentetan daripada sombong ini. Sebab tu tuan-tuan, banyakkan istighfar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك يا الله ya Tuhan kami. Kami mohon lindung-Mu ya Allah daripada baras terkena penyakit sabak wal junun, dan kami mohon lindung-Mu ya Allah daripada terkena penyakit gila wal juzam, dan kami mohon lindung-Mu ya Allah daripada terkena penyakit kusta wa min sayyi'il asqam, dan kami mohon lindung-Mu ya Allah daripada keburukan segala penyakit yang berbahaya, termasuklah coronavirus ataupun COVID-19 ini ya Allah. Lindungi kami, pelihara kami ya Allah, dan sembuhkan mereka yang terkena musibah ini di kalangan kami. Amin summa amin ya rabbal alamin. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin, rawahu Muslim wa Abu Dawud. Artinya tiada masuk ke dalam syurga oleh seorang yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi daripada membesarkan diri. Tiada masuk ke dalam syurga oleh seorang yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi daripada membesarkan diri. Dan seperti adalah membesarkan diri itu kelakuan yang dicela, demikian juga sebaliknya adalah merendah diri itu kelakuan yang dipuji oleh syarak. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Rawahu Muslim. Artinya tiada menambah oleh Allah akan hamba dengan sebab memaafkan kesalahan orang lain, melainkan akan kemuliaan. Dan tiada merendah diri oleh seorang kerana Allah Ta'ala, melainkan meninggikan akan dia oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang berbahagia rahimakumullah, sambungan bicara kita pada bab yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri.
pada menyatakan membesarkan diri ataupun takabur ataupun sombong, bangga diri dengan apa yang ada pada sisinya selama ini, sama ada daripada bab keturunannya, sama ada sombong takabur dari bab harta bendanya, ataupun sombong takabur pada sudut pekerjaannya, ataupun sombong takabur pada sudut atau pada sisi pujian-pujian manusia yang ia dapat selama ini. Nabi menyebut sesiapa yang ada perasaan bangga diri, sombong, takabur, walaupun perasaan itu hanya sebesar biji sawi. Nabi sebut habbatin min khardal ni nisbah nak menceritakan sikitnya, kecilnya, walaupun kecil, walaupun sikit perasaan sombong itu dah cukup menghalang seseorang untuk masuk ke dalam syurga Allah. Kerana daripada sombong dan takabur itu, bangga diri itu, membesarkan diri itu, ada lagi sifat-sifat tercela yang lain rentetan daripada sombong ini. Sebab tu tuan-tuan, banyakkan istighfar. Contoh saat kita dapat pujian, dulu kita ada ajar satu doa pada tuan-tuan dalam bab sebelum ini. Doa ketika mana kita dipuji oleh orang dengan kebaikan yang kita ada. Apa doanya tuan-tuan dan puan-puan? Amai tak doa tu? Supaya kita tak lupa diri, supaya kita tak hanyut dengan pujian manusia itu. Doa yang diajar oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radiyallahu an. Apa pesan, apa doa yang diajar oleh Sayyidina Ali? Allahumma ighfirli ma la ya'lamun. Allahumma ighfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ni saat kita mendapat pujian manusia ni, ya Allah, ampunkan aku, ampunkan dosa aku, ampunkan kesalahan aku ya Allah, bagi dosa yang mereka tidak tahu. Sebab manusia puji kita kerana melihat, menilai kita baik. Kita buat baik pada dia, dia puji kita. Kita buat baik pada dia, dia sanjung kita. Nah, dia cerita pula baik kita pada orang, semua sangka kita baik. Walhal di sebalik perbuatan baik kita itu ada salah silap kita, ada khilaf kita, ada bab maksiat kita yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya, ataupun yang hanya kita dan orang lain yang mengetahuinya, tetapi orang yang puji ni tak tahu kita apa. Maka doalah saat kita menerima pujian manusia, sanjungan makhluk ini, doalah pada Allah saat itu, ya Allah, ampunkan dosaku bagi apa yang mereka tidak tahu mengenai aku, dan jadikan aku ya Allah lebih baik di sisimu dari apa yang mereka sangka mengenai aku. Mereka sangka aku baik dah, mereka sangka aku bagus dah, tapi jadikan aku di sisimu ya Allah lebih baik dari apa yang mereka mengetahui, sekadar pengetahuan mereka yang terbatas itu.
Ni doa semua kita tak lupa diri kita, tuan-tuan. Sebab ada orang bila kena puji sikitnya dia melelong. Bangkot kalau orang puji melelong tak? Nah, dia kembang kan. Tak puji tak apa. Nah, serasa puji, dada naik lagu tu. Kan, kemah. Na'udzubillahi min zalik. Baik. Jangan ada sifat sombong dalam diri kita. Banyakkan istighfar. Nah. Baik. Dan orang yang memiliki sifat berlawanan daripada takabur itu apa dia? Iaitulah sifat merendah diri. Sifat inilah yang patut ada dalam diri kita, tuan-tuan. Sifat inilah yang perlu kita cari, datangkan dalam diri kita. Sehingga Nabi bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Apa dia? Tiada menambah oleh Allah akan hambanya dengan sebab memaafkan kesalahan orang lain, melainkan akan kemuliaan. Siapa-siapa yang maafkan kesalahan orang pada dia, nah, Allah tambah kemuliaan. Sama juga tuan-tuan, orang buat zalim pada kita, kita tak balas zalim orang. Orang buat zalim pada kita tapi kita tak balas zalim orang. Serah pada Allah. Orang buat jahat pada kita, tuan-tuan, baca satu doa. Hak boleh hafal terus malam ni. No? Hak boleh catat, tulis malam ni. Doa yang Nabi ajar bila kita kena naya, kena zalim, baik dalam bab harta benda, baik naya dan zalim dalam bab maruah kita. Orang duk jaja nama kita tak elok kan? Jangan kata balik pada orang tu, tapi doa dan serah diri kita pada Allah. Manusia nilai kita cara lain, makhluk nilai kita cara lain, Allah nilai kita cara lain. Dan kita bukan nak harap nilai manusia. Tuan-tuan, malam ni ada berapa puluh orang? Nah, Haji Bun, malam ni agak ada berapa puluh orang? Campur muslimin dan muslimat. 80. 90. Tambah lagi 90. Nah. Pasal Bangkot kata dia kira 90. Waktu mana lah aku kira kan? Aku maghrib masjid lain, Isya masjid lain, seronok noh. Lepas boleh hatak masjid rata. Noh. Subuh masjid lain noh. Subuh di surau Taman Seri Putra lah. Hak tu hak jenis boleh hatak masjid. Ada hak jenis masjid pun tak, surau pun tak, duk hatak di rumah ya. Ada juga lagu tu. Apa-apa pun rumah dia. Tak apalah gagah rumah tu semayang, kalau di rumah pun tak semayang, Allah Akbar. Tuan-tuan, kita bolah antara 80 orang, Haji Bun kata, Bangkot kata 90 orang yang main malam ni. Takat ada selalulah jemaah ni. 80-90, tuan-tuan anggap saya bukan siapa. Kawan ni kata Ustaz Azizi lagu ni, kawan ni kata Ustaz Azizi lagu ni, kawan ni kata Ustaz Azizi. Tanya tiap-tiap seorang ni, nah, dia tak sama penilaian sesama makhluk. Hak ni kata Ustaz Azizi lebih bab ni, dia lebih tang ni, dia lebih tang ni. Hak ni pula aku nampak Ustaz Azizi ni buruk dia banyak lagi pada baik dia. Ada belakang ya. Sebab penilaian makhluk dia berdasarkan apa yang sampai pada dia dan daripada siapa yang dia dengar. Apa yang sampai pada dia dan daripada mana dia dapat perkhabaran itu. Hak tu dia pegang. Nampak dah ilmu kita tuan? Teratur je. Mai satu ketika Allah lanjut usia kita, Allah bagi nyanyuk. Hak kita duk condemn dulu, kita jadi baik. Hak kita sayang dulu, kita benci. Nampak tak? Teratur je akal manusia. Teratur ya. Hak kita duk kenal, tiba-tiba kita tak kenal. Hak
hak kita tak kenal. Jadi kawan baik pula pasal kita nyanyuk kan. Tak kepenin tuan-tuan. Teratur je akal manusia. Tapi Allah mengetahui apa yang sulit dan nyata, apa yang dekat dan yang jauh. Serah pada Allah. Jadi kalau kita kena zalim, jangan balas perbuatan manusia, tapi doalah pada Allah. Doa apa? Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana. Nah, Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana. Kalau tuan-tuan tengok Imam Mekah dalam doa qunut tarawih, nah, separuh yang kedua Ramadan kan ada qunut bermula malam 16 sampailah 29 ataupun 30 Ramadan. Imam Mekah membaca doa ni. Doa apa? Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana. Ya Allah, jadikan apa yang aku terima ini kesan daripada khianat orang, kesan daripada prasangka orang, kesan daripada busuk hati orang, kesan daripada niat jahat orang. Kembalikan kesan ini bukan pada aku, tetapi kepada sesiapa yang cuba khianatkan aku dan sesiapa yang telah zalim aku. Maknanya kita serah pada Allah, bukan kita balas daripada perbuatan dan perkataan kita, tidak. Allahumma ja'al sa'rana 'ala man zalamana. Ya Allah, jadikan kesan apa yang berlaku daripada khianat ini, kembalikan kepada mereka yang telah menzalimi aku, ya Allah. Nah, maka Allah Maha membalas sekadar dan senilai apa yang orang buat pada kita. Kalau Allah tak balas di dunia, janji Allah, Allah balas untuk dia di akhirat bagi pihak kita. Nah, baik. Dan sekiranya dalam masa yang sama kita boleh memaafkan kesalahan orang, itu lebih baik. Kan senang tuan-tuan nak maaf orang ni, kita kena teruk dah, kita rebah dah, tiba-tiba kita maafkan orang, Allah angkat darjat orang yang begini. Nah, dan kata Nabi SAW, dan tiada merendah diri oleh seorang kerana Allah Ta'ala, melainkan meninggikan akan dia oleh Allah Ta'ala. Siapa yang merendah diri kerana Allah, Allah akan tinggikan darjatnya. Ada ulama kata maksud tinggi sini, Allah tinggikan darjatnya sesama ahli syurga. Allahu Akbar kabirah, tuan-tuan. Tak rugi kita buat baik, tak rugi kalau kita berakhlak mulia, tak rugi kalau kita buang sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat terkeji daripada diri kita. Untung tak mana tuan-tuan kita nak sombong dengan orang ni. Habaq kat saya nak tahu sikitlah tak mana syok sombong ni, takabur ni. Kalau hidup kita sampai 500 tahun tak apa-apa. Agak sombong 300 tahun, taubat. Balui lah. Balui lah pusing dunia ni 300 tahun. Dengan takabur siang malam, pagi petang. Bangga diri, baik dalam perkataan kita, baik dalam perbuatan kita. Balui. Tapi nak hidup berapa hari kalau kita tuan-tuan, malaikat duk ulang alik sehari 5 kali duk tengok kita, malaikat maut ni. Hari ni duk tang mana, esok duk tang mana, waktu ni duk tang mana, selang 3-4 jam mai tengok pula la ni duk tang mana. Janji Allah dekat dah dengan kita tuan-tuan.
Duk sombong tak mana yang seronok sangat ni. Tak ada manfaat apa-apa. Bahkan kehinaan di sisi Allah di akhirat. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka al-libasa tawadhu'an lillahi ta'ala wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allah yawm al-qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha. Rawahu Tirmidzi wal Hakim. Barang siapa meninggalkan ia akan memakai pakaian yang elok kerana merendah diri kerana Allah pada ketika kuasa ia atasnya, nescaya menyeru akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat atas kepala sekalian makhluk, hingga memberi pilih ia daripada barang mana segala hullah, yakni segala hullah iman menghendaki ia memakai ia akan dia. Ni kitab lama ni duk akan ia, dia duk main. Dia kata ia ni ia hak mana pula, tak san ia tu hak mana pula, akan ni pula akan pasal apa pula kan. Kadang dalam satu ayat 2-3 akan duk ada tu kan. Baca sekerat faham, jumpa akan satu lagi pula, akan mana pula kan. Baik, siapa-siapa yang meninggalkan takabur, bangga diri pada pakaiannya, kan ada bab pakaian-pakaian yang mewah, dan dengan pakaian tu dia boleh tunjuk rasa besar diri dia, kan, pakaian-pakaian yang mahal-mahal. Dan memang kalau dengan apa yang dia kenakan pada tubuh dia sesuailah dengan sombong dia tu, berbaloi lah, kena lah orang kata lagu tu. Baju pun jarang orang pakai, pakaian pun orang jarang orang pakai, kenderaan termasuklah jarang yang orang pakai, yang mampu milik jarang orang boleh milik lagu tu. Laluan untuk sombong tu ada. Ia dalam hatinya on, jadi terus sombong ni, takabur ni, bangga diri ni, tapi dia menafikan dalam diri dia. Kalau dia pakai pakaian yang mahal, kenderaan yang mahal dan sebagainya, dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dia syukur pada Allah atas nikmat yang Allah bagi. Dan dia akan berkata, hadza min fadli rabbi, ini tak lain daripada kemuliaan Tuhan kepada aku, rezeki dan anugerah Tuhan pada aku, tak lebih daripada itu. Dia bukan daripada aku sendiri apa yang aku ada ni, tetapi pinjaman daripada Allah. Bukan senang tuan-tuan nak beli main bab ni, sebab laluan nak sombong ni terbuka lah. Ada cucuk sikit, kaki-kaki hak jenis bangga diri ni cucuk sikit, jadi langsung dia pun lupa diri dia juga, termasuk dengan orang-orang lain. Tapi dia tetap merendah diri, meninggalkan takabur itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah muliakan khalaiq dia ni pada khalayak manusia di padang mahsyar. Kata, inilah manusia yang meninggalkan takabur kerana aku. Inilah manusia yang meninggalkan kemegahannya, kemasyhurannya. Dia tidak rasa sombong dengan apa yang dia ada, walaupun dia lebih daripada manusia lain dan makhluk lain. Inilah manusia yang sanggup meninggalkan sifat takabur itu kerana aku. Walhal segala-gala dia milik untuk dia sombong itu ada. Allah mulia. Orang pakai tengok siapa dia lah yang baik, yang bagus sangat ni, yang berjaya kan, menjaga hatinya. Orang sombong pun Allah dedah juga.
Allah tanya, ainal mutakabbirun? Allah tanya di mahsyar, tuan-tuan. Dalam hati doa sehebat sangat ni, saridah ni, tuan-tuan. Allah seru di akhirat, tuan-tuan. Perempuan sekali lah kalau ada. Ainal mutakabbirun? Allah seru. Mana yang di dunia dulu sombong? Keluar mai. Keluar mai ni perasing diri daripada orang lain. Nak tengok Ustaz, biar orang lain tengok siapa dia. Kita nak keluar lah, tuan-tuan. Walhal itulah mainan kita waktu dunia dulu, bab sombong ni. Ainal mutakabbirun? Sebab kita mencabar Allah. Ketinggian ni sifat Allah, bukan sifat makhluk. Kebesaran, kesempurnaan ini, rasa memiliki segala-gala tu sifat Allah. Tiba-tiba kita letak dalam diri kita, kita isytihar perang dengan Allah. Allah jemput kita. Ainal mutakabbirun? Mana hak sombong dulu ni? Perasing diri sikit, nak tengok biar orang lain semua tengok. Nak tengok kesudahan dia macam mana lagi. Hebat sangat, action sangat. Nah, sembang semua nak lebih kat dia. Sembang semua nak menang kat dia. Sembang semua nak dapat hebat dekat dia. Allah panggil, Allah cari kita. Kalau tak mau Allah cari di tuan-tuan di mahsyar, tolonglah buang sifat takabur ini. Tak untung mana? Kalau untung saya ambil dah. Kalau untung Haji Bun ambil dah sifat takabur ini. Tapi tak untung mana, tuan-tuan? Bahkan bawa mudarat pula untuk amalan-amalan kita yang lain di akhirat. Nah, dikehendaki dengan menyeru atas kepala sekalian makhluk bahawa memasyhurkan akan dia oleh Allah Ta'ala antara sekalian manusia. Allah masyhurkan dia. Ni orang yang rendah diri, orang yang jaga hati daripada membesarkan diri ni, jaga tingkah laku dia, jaga perkataan percakapan dia, tak menghina orang, tak merendahkan apa yang ada pada manusia-manusia lain, walaupun Allah lebihkan dia dalam bab-bab tertentu. Allah seru orang ini pada khalayak, inilah hamba-Ku. Tuan-tuan, nak dapat title hamba bukan senang. Bukan senang, tuan-tuan. Perkataan hamba yang mula-mula kita dengar kalau kita nak dapat waktu masuk kubur. Dapat perkataan hamba di alam barzakh ni sonok, tuan-tuan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kan bila keluar roh tu kan. Kalau tuan-tuan ingat dalam pengajian-pengajian kita sebelum ni, bagaimana keadaan keluar roh orang beriman, bagaimana keadaan keluar roh orang kafir dan fasik. Orang beriman keluar roh cara lain, orang kafir dan fasik. Fasik ni dia Islam tapi ahli maksiat. Dia beriman tapi ahli maksiat. Lain caranya. Macam juga tuan-tuan kita terima amalan. Orang beriman yang saleh salihah, terima amalan, catatan amalan dengan tangan kanan. Orang kafir terima belah mana? Terima dengan tangan kiri, arah belakang. Yang beriman tetapi fasik, terima tangan kiri sebelah kiri. Kita nak terima belah mana, tuan-tuan? Jawab dia, up to you all. Tu dia maka dia. Ikut suka tuan-tuan dan puan-puan lah. Amalan masing-masing.
Seruan agama dah sampai pada kita, syariat agama dah sampai pada kita. Terletak pada kita lah nak terima, nak tengok saja syariat itu, nak biar berlalu begitu saja syariat, ataupun kita nak pegang, kita nak peluk syariat itu, nak genggam syariat itu. Terserah pada kita sebenarnya. Nak zalim, kita zalim diri kita sendiri. Allah tak pernah zalim kita. Dakwah dah sampai pada kita. Dan bermegah-megah Allah Ta'ala dengan dia. Allah muliakan dia. Allah sebut dia ni siapa, dan Allah berbangga-bangga dengan apa yang dia buat di dunia atas bab merendah diri itu. Dan makna hullah itu, yang kata hulalil iman, dan makna hullah itu dua helai kain yang baru, yakni selendang letak di bau ni, dan kain yang dipakai di pinggang. Dulu juga kita pernah sebut manusia dibangkitkan semula dalam keadaan apa? Tidak berkhitan, tidak berpakaian. Dah pakaian ambil mana? Nah, tidak berkhitan. Ni kejadian kita kali kedua ni. Tidak berpakaian. Nah, apa lagi? Tidak berkasut. Sebagaimana waktu kejadian kali pertama kita dulu. Abang kau beranak dulu siap khatan dah kah bila beranak hospital lah? Di rumah. Beranak bangkok dulu di mana? Di rumah. Keluar tutup bidang sambut lah. Misi ya. Ha? Ingat ke no? Jangan muhung. Abang tak tahu. Mak beritahu. Mak beritahu betul. Mak tahu siapa sambut? Bidan sambut tu kira sunat lagi masa tu. Masa bidan sambut tu keluar kasut ada sekali kan? Tak ada. Yang ketiga ada baju tak masa bidan sambut tu? Kama bada'akum ta'udun, kata Allah. Sebagaimana permulaan kamu dulu, kata Allah dalam Quran, ta'udun, kami ulang balik. Nak sombong apa tuan-tuan? Dengan pakaian yang kita ada, esok kita tak ada pakaian. Nak sombong apa tuan-tuan? Dengan kasut yang kita pakai hari ini. Pakaian dan kasut ni mewakili kelengkapan kita yang kita ada. Banyak lagi tuan-tuan, kenderaan lah, apalah kan, rumah tangga kita lah, harta benda kita lah. Tapi daripada pakaian dan kasut tu kita boleh nampak dah. Punca orang duk bangga hari ni, tiba-tiba kebangkitan semula, tak ada kasut, walaupun kasut Jepun sekalipun. Tak ada pakaian walaupun sorak benar. Tapi orang yang merendah diri, Allah bagi pakaian kepada mereka. Itu je nak abang tuan-tuan. Hak sombong kekal dengan telanjang dia. Mana pakaian mahal dulu mana? Nah. Tok Syak geret berapa ribu Tok Syak? Pasang dah aku Tok Syak kata. Pi dah aku. Berapa? 4,000 geret Tok Syak tuan-tuan. Tuan-tuan ingat lekeh kan? Nah. 4,000. Orang nak beli 1,000 lebih kan? 4,000 sampai padang besar kayu balik sikit orang kan. Tak ada sesuatu yang kita nak boleh bangga, melainkan semua tu kurniaan Allah sahaja. Sebab tu bila kita dapat nikmat, kita gunakan nikmat atas rasa syukur kita, Allah puji kita pada khalayak. Kenapa? Kita ada bab untuk sombong, kita ada persen untuk sombong, kita ada laluan untuk sombong, tapi kita tak mahu.
Kita ada kemegahan dunia pada kita, tapi kita tak sombong. Dan kalau kita sombong pun memang orang tak kata apa dah, memang layak dah kita sombong, tapi kita tak sombong. Hak ni yang kita nak dalam bab ni. Merendah diri dan kembalikan apa yang kita ada, kemewahan, kemasyhuran itu pada Allah yang memilih sebenarnya apa yang kita ada itu. Allah bagi pinjamnya. Allah bagi pinjamnya, tuan-tuan. Dan hanya saja adalah membesarkan diri itu sangat besar dosanya, hingga tiada masuk syurga mereka yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi daripadanya, kerana di bawahnya, di bawah apa ni, membesarkan diri ini, sombong takabur ini, di bawahnya 3 jenis daripada kekejian yang besar. Di bawah sombong ni ada pecah 3 pula. Tu yang kata sombong Allah tak lagi masuk syurga ni. Pasal apa? Ada 3 benda di bawah sombong ni yang kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Tuan-tuan, takat ni sahaja pertemuan kita pada malam ni. Kebetulan malam ni ada jemputan tahlil di kampung apa nama situ, Teluk Layak. Tok Siap pun kenal lah. Noh, pergi tepi sekali kot noh. Kawan-kawan sama-sama kayu gerek jugalah. Ayah dia dah kembali ke rahmatullah. Maka malam ni tahlil malam akhir dia jemputlah. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Setakat ni pertemuan kita, dan kita tutup tajuk dan bab perbahasan kita ni dengan bacaan surah Al-Mulk, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم
أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.